yang ke-35 daripada 40 hadis Imam Nawawi. 40 hadis bukan hadis daripada Imam Nawawi, tapi hadis yang disusun oleh Imam Nawawi daripada hadis Nabi SAW. Di mana 40 hadis ini hadis-hadis yang asas dalam setiap perkara. Bermula pada basic berkenaan niat sehinggalah perkara yang berkaitan hak persaudaraan, muamalat dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ini hadis yang ke-35 iaitu hadis persaudaraan Islam dan hak sesama Muslim. InsyaAllah. Jadi kita akan baca dulu matan hadis yang berbahasa Arab, kemudian terjemahannya bahasa Melayu dan kita akan ambil pengajaran daripada hadis tersebut insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dakum ala bai'in ba'di wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim لا يزلمه لا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم. Terjemahan hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni iaitu sahabat Nabi yang sentiasa bersama dengan Nabi, yang mana di antara sahabat Nabi yang banyak yang meriwayatkan hadis Nabi dan banyak menghafal hadis-hadis Nabi, dan antara orang yang termuda daripada kalangan-kalangan penghafal hadis. Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi yang termuda. Dan dia berkhidmat dengan Nabi sepanjang hidupnya sehinggalah Nabi wafat, dan dia wafat ketika umur dia 78 tahun. Baik, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, janganlah kamu dengki-mendengki. Itu yang pertama sama Muslim. Apa maksud dengki di sini? Iaitu janganlah kita rasa dalam hati kita ni rasa tak boleh ada orang lain lebih daripada kita. Kita rasa nikmat yang Allah berikan kepada sahabat kita tu, kita rasa tak puas hati. Rasa tak senang dengan nikmat yang Allah beri pada orang terdekat, orang yang selain daripada kita. Itu maksudnya dengki. Jadi jangan kita ada sifat itu, yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu meminta membeli harga yang tinggi bukan dengan tujuan membelinya, tapi untuk menipu orang lain dan memudaratkan mereka. Yang kedua ni faham istilahnya, contoh dan kita membelikan satu barang dengan harga yang tinggi kan, ataupun ada istilahnya kita sanggup membayar mahal dengan tujuan kita nak orang lain pakai barang tersebut. Istilahnya contoh macam ada istilah yang boleh mudah faham macam lelong lah. Lelong, kita nak beli satu barang tu dengan tujuan bukan kita nak guna barang tersebut, tapi kita tak nak orang lain ada benda tu. Contoh ada orang lain lebih memerlukan barang tersebut, jadi dia nak beli. Lelong ni mula dengan harga yang murah. Jadi kita bayar dengan harga mahal agar dia tak mampu nak beli dan dia tidak dapat pakai manfaat barang tersebut. Tapi kita beli barang tersebut, kita tak ada guna pun. Niat kita tak nak orang tu guna barang tersebut. Itu yang kedua. Kita sanggup bayar mahal dengan sebab kita nak ada orang lain yang guna, kita nak memudaratkan mereka. Dan janganlah kamu membenci. Itu kita boleh melakukan perkara yang menyebabkan orang lain ada rasa kemarahan, ada rasa dalam hatinya tak senang dengan kita. Dan janganlah kamu membelakangkan, iaitu memutuskan silaturahim. Dan janganlah kamu menjual setengah kamu atas jualan yang lain. Ini maksudnya kita dalam konsep muamalat, jual beli, dan kawan kita dah menempah ataupun dah istilahnya booking. Dan booking satu benda dengan kita, anda bayar pun duit tempahan tersebut. Contoh RM1,000, aku nak ambil. Dah bayar dah, tapi barang belum ambil. Tapi tiba-tiba kita menjual barang tempahan tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Ada orang tawarkan kepada kita. Kita cakap barang ini dah ada pemilik, tapi dia offer RM2,000. Dan kita pun terima juga jualan tersebut, dan kita pulang balik RM1,000 kepada yang penempat awal tadi. Dari segi hukum nampak macam boleh sebab kita pulang balik, nampak macam baik, kita pulang balik RM1,000, tapi asal hukumnya dia adalah haram. Perkara tersebut haram tapi jual beli tersebut sah. Ini dalam fiqh muamalat berlezit sikit pening. Maksudnya perbuatan yang dilakukan itu, kita menjual barang yang ditempah oleh orang tersebut, dan orang tu dah tempat awal, dah bayar dah pun. Dan RM1,000 dah bayar, dan dia dah bayar tapi cuma belum ambil barang, tapi kita jual pula kepada orang lain yang bayar lebih mahal. Hukumnya haram perbuatan tersebut. Tapi jual beli dengan orang yang membayar lebih mahal tu sah, maksudnya dia bertukar milik. Tapi perbuatan tersebut, kita menjual barang orang yang ditempah itu adalah haram.
Ada konsep juga istilahnya dalam konsep yang munakahat, iaitu kita meminang tunangan orang. Orang tu dah dipinang oleh orang lain. Dia dah sah pertunangannya, lepas tu kita pergi pinang dia. Konsepnya sama. Macam jual beli juga, barang itu dah ada pemiliknya, cuma belum ambil. Tapi kita nak beli juga dengan harga yang mahal, kita bayar pada dia dengan lebih mahal sebab kita nak barang tersebut. Hukumnya haram. Penjual dan pembeli dikenakan hukuman haram yang sama. Dan yang seterusnya, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Seorang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Maka tiadalah ia berbuat aniaya kepada saudaranya, dan tiada ia menghinanya, dan tiada ia berbuat bohong atasnya, dan tidak pula mencelanya. Adalah takwa di sini. Dan Rasulullah menunjukkan takwa. At-taqwa hahuna, iaitu di hati Nabi, Nabi menunjukkan sama 3 kali. Dan apa maksud takwa di sini? Iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibahaskan oleh ulama, apa beza takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk Allah. Sebagai contoh, makhluk Allah ni takut kepada hantu, takut kepada gelap, takut nak kena bunuh dan sebagainya, takut nak kena curi. Apa beza dia? Sedangkan itu pun takut. Tapi kita kena tahu, yang biasa kita tahu, takut ni wajib hanya kepada Allah sahaja. Kalau takut selain Allah itu akan mungkin mendatangkan kekufuran. Jadi ulama membahaskan dan tidak mendatangkan kekufuran di sini, iaitu perbezaan antara takut di sini, iaitu takut kepada makhluk ini kita akan menjauh daripadanya. Contoh kita takut dengan hantu, contoh mudahnya. Jadi kita akan jauh. Kita tidak akan mendekati hantu tersebut. Tapi takut dengan Allah ini, iaitu kita akan lebih menghampiri Allah. Kita takut dengan Allah. Dan kita tahu Allah ni maha besar, kita takut dengan Allah, jadi kita akan lebih beribadat. Itu bezanya takut kita dengan Allah dan takutnya kita dengan makhluk. Jadi sifat takut kepada makhluk ni tidak menjadi isu, tidak menjadi permasalahan dalam diri manusia. Itu adalah perkara yang naluri. Maksudnya perkara yang memang spontan ada dalam diri manusia. Memang takut tu perasaan yang ada, yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Tidak masalah, akan tapi perlulah kita bimbing perasaan takut itu sewajarnya. Ingat, takut dengan Allah itu takut yang mendekatkan, dan takut kepada makhluk itu takut yang menjauhkan. Seorang itu sudah dianggap berdosa jika ia menghina saudara se-Islamnya. Itu yang paling penting kita ingat. Saudara sama Islam ni adik-beradik. Saudara sama Islam. Orang yang se-Islam ni semua saudara. Umpama adik-beradik. Jadi kita, kalau kita menghina saudara Islam kita yang lain, umpama kita menghina adik-beradik kita. Jadi umpamanya gitu. Dan setiap Muslim di atas saudara Muslimnya adalah haram. Apa yang haram ni? Maksud sama Muslim ni apa haram? Dalam ni yang menyebut ada 3 perkara. Yang pertama, darahnya. Darah. Apa maksud darah sini? Iaitu orang Islam sama orang Islam tidak boleh saling berbunuhan. Berbunuhan. Tidak boleh. Haram sama sekali. Walaupun wujudnya pertelikahan dan sebagainya, akan tapi berbeza sekali segi kisas, itu lain. Kisas ni memang wajib dituntut bayar hukuman kisas, bunuh. Tapi secara asasnya hukuman darah manusia membunuh, saling membunuh ni, berperang antara orang Islam dengan orang Islam dilarang sama sekali. Tapi kita dapat lihat bagaimana dunia akhir zaman ini, dan kita gaduh-gaduhkan, orang kafir, pihak barat membatu apikan sama kita, golongan negara sekian, orang Islam sekian, digaduhkan, diwujudkan satu sentimen perkauman, sentimen mazhab sebagainya. Jadi bergaduh sama orang Islam. Jadi kita dapat lihat, sepatutnya tidak berlaku perkara tersebut, tetapi kita termakan dengan permainan media orang-orang kafir barat ni, untuk melaga-lagakan umat Islam dan menampakkan Islam itu lemah. Kerana tidak boleh ada penyatuan umat di situ. Yang kedua itu hartanya. Sama Muslim ini haram kita mengambil harta saudara kita tanpa sebab-sebab tertentu. Haram kita ambil. Tapi ada setengah perkara kita boleh ambil harta saudara kita sekiranya dalam fiqh disebutkan sekiranya dia berhutang dengan kita. Berhutang, kita dah tagih hutang, minta macam-macam cara, dia tidak bayar, tak nak bayar, lihat sebagainya, dia lari. Dalam fiqh dibenarkan untuk kita ambil cukup dengan sekadar hutang yang dia hutang dengan kita tu. Sebagai contoh, dia hutang 5,000, jadi kita tahu dah ada cash sekian, boleh ambil. Cukup dengan sekadar hutang tersebut dalam fiqh secara hukum asas. Itu secara hukumnya lah. Dari segi fiqh boleh ambil. Tapi sekiranya bukan hak kita, jangan suka-suka kita ambil. Dan yang kedua, yang terakhir, dia perkara yang ketiga, iaitu perangainya. Maksudnya kita dengan saudara sama Islam kita perlu menjaga adab ataupun hak-hak sama Muslim. Hak-hak sama Muslim ada banyak lah. Iaitu bila mana sahabat kita meninggal dunia, kita perlulah menziarahinya sebagainya. Ada perkara ilmu perkara Islam ataupun kefahaman yang ditanya, perlulah kita menyelesaikannya sekiranya kita tahu.
Jadi hak-hak seorang Muslim tu dan ada adab sama saudara kita perlu ambil. Jadi itu terjemahan hadisnya berkenaan hak seorang Muslim. InsyaAllah kita akan ambil pengajaran-pengajarannya. Hadis ni yang pengajaran yang sangat banyak. Jadi kita akan ambil satu persatu. Yang pertama dari segi tasawuf. Tasawuf ini iaitu perkara-perkara yang melibatkan hati, dalaman. Bagaimana hati kita menjaga hati, itulah perkara yang berkait dengan tasawuf. Tasawuf ini dan ulama menunjukkan, ulama kontemporari, maksudnya ulama yang terkini, kalau kita nak belajar banyak perkara pasal tasawuf, menjaga hati dan sebagainya, dan ulama yang kita boleh belajar itu ulama-ulama daripada Yaman. Boleh contoh Habib Umar sebagainya. Ulama dari Yaman ni mereka mahir dalam ilmu-ilmu tasawuf. Macam menjaga hati, memupuk hati, membersihkan hati dan sebagainya. Kalau kita nak belajar hukum-hukum tentang fiqh, maka di Mesir dan Jordan. Itu berkaitan dengan hukum fiqh. Jadi ada sebagian negara ini kita boleh kaji lagi dan kemahiran dia. Maksudnya ulama sebut memang mahir bagian demikian. Baik, dari segi tasawuf itu yang pertama yang dari hadis Nabi SAW iaitu kita perlulah dalam setiap perkara yang kita lakukan ini kita perlulah ikhlas-ikhlasnya dalam apa juga perkara. Dalam perkara kebaikan kita ikhlas, dalam perkara taubat pun kita kena ikhlas. Yang pertama ikhlas ni macam mana iaitu kita jangan berasa megah dengan ibadat kita. Dalam saya lupa nama kitabnya, Ahkam kitab Ibn Athaillah As-Sakandari, yang mana dia menyebutkan bahawa merasakan ibadat itu cukup. Merasakan ibadat itu cukup adalah tanda-tanda lemahnya iman kita. Tanda-tanda kita bermegah dengan amalan kita. Maksud kita rasa, aku dah cukup ni. Solat aku dah banyak dah. Padahal dalam hati sahaja. Kita tidak berlebih-lebihan. Dan kita tidak bercerita kepada orang, aku dah solat banyak. Tidak. Dalam hati kita sahaja. Kita rasa, cukup dah ni. Solat aku dah cukup dah ni. Aku dah confirm masuk syurga. Dalam hati sahaja. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa itulah tandanya iman kita ni masih lemah. Kita masih bermegah dengan ibadat-ibadat kita. Kita masih belum ikhlas. Dan itu juga salah satu tanda yang kita ini tertipu dengan ibadat kita. Bagaimana biskah syaitan ini dia sentiasa berusaha untuk memanipulasi orang-orang Islam zaman sekarang. Syaitan ini bukan, betapa liciknya syaitan ini, dia bukan mendorong kepada keburukan. Engkau pergi tinggalkan solat, tidak. Engkau mencuri, tak. Akan tapi ulama membahaskan bahawa syaitan ini dia lebih licik daripada itu. Sekiranya umat Islam itu tidak meninggalkan solat, seruan pertama menyuruh tidak perlu solat. Sekiranya dia masih melakukan solat, maka syaitan itu akan menambahkan keraguan dalam hatinya ataupun mencocok jarum-jarum halus dalam hatinya bahawa solat engkau ni paling perfect. Solat engkau ni paling sempurna dan antara yang lain. Jadi kita pun dalam hati kita rasa macam seronok betul-betul, aku rasa ni solat aku dah hebat dah ni, dah betul sempurna. Jadi perkara sebab bila mana kita rasa dah cukup sempurna, kita dah memegah, maka kita tahu, kita kena sedar bahawa bila mana tak ada keikhlasan dalam ibadat kita, perkara sebab akan jadi sia-sia. Kita banyak dengan kata-kata hikmah yang mana bila mana kita naik tangga, rumah kita dekat atas, tapi bila mana masuk rumah, kunci dalam kereta. Jadi umpama macam sia-sia kita naik tangga tersebut. Begitu juga dalam ibadat kita, kita sibuk beribadat, banyak sangat beribadat, tapi ikhlas itu tak ada, jadi perkara tersebut akan jadi sia-sia. Ibadat kita akan sia-sia. Itu daripada ulama tasawuf menyebutkan. Tapi jangan kita terus tak solat, aku tak ikhlas, aku tak ibadat. Tidak. Ulama tasawuf mengajarkan kita bagaimana kita nak memupuk ikhlas dalam ibadat kita ni, iaitu perlulah kita mula dengan memaksa. Paksa dulu dalam ibadat kita ni. Istilahnya macam kita munafik hati. Maksudnya kita sebelum ni kita orang yang jahat, orang yang buruk, tapi kita memaksa diri kita. Kita khianat kepada keburukan kita itu untuk buat baik, kita paksa berpura-pura dalam kebaikan, sehinggalah kita akan rasa kita lupa dengan kita punya pura-pura itu. Kita lupa dengan kita punya paksaan itu. Benda itu mungkin makan masa. Tapi percayalah bahawa kita akan terlatih dengan perkara tersebut. Ulama mengajarkan bahawa sekiranya kita istiqamah dalam satu amalan selama 40 hari, ada yang menyebutkan 45 hari, kita istiqamah perkara tersebut, maka kita akan terus kekal dengan perkara tersebut. Jadi konsepnya sama, sekiranya kita tak mampu, kita kena paksa diri kita. Cuba tahan dalam masa 40 hari ni, kita cuba paksa. Sedikit demi sedikit Allah akan lembutkan hati kita dan kita akan dapat melakukan sekiranya selepas daripada 40 hari tersebut.
Jadi bagaimana kita nak menjaga hati kita ni dan menjaga kita punya keikhlasan dalam diri kita ni. Kita jaga sedikit demi sedikit. Jangan kita tinggalkan semua. Aku tak ikhlas, aku tak nak solat. Aku tak ikhlas, aku tak nak zikir. Aku tak ikhlas, aku tak nak baca Quran. Tidak. Tapi kita kena cuba juga. Dan paksa diri kita agar keikhlasan itu baru hadir dalam diri kita. Bukan tunggu ikhlas baru kita buat. Tapi kita kena usaha sampai ikhlas tu datang dalam diri kita. Yang seterusnya iaitu kita selaku orang Muslim kenalah saling hormat menghormati ataupun menjaga hak-hak sama Muslim dan hak sama Muslim. Memang kita tahu tadi Rasulullah menyebutkan jangan melakukan sedemikian perkara yang demikian. Tinggalkan perkara ini dan jagalah hak-hak ini. Dan banyak pesanan Rasulullah SAW kepada kita dan agar kita sentiasa berhati-hati dalam perkara yang kita lakukan. Kerana pada zaman Rasulullah SAW sahabat sangat mudah. Para ulama menunjukkan zaman yang paling banyak keberkatan dan zaman yang paling banyak Allah turunkan rahmat ada pada zaman nubuwah, zaman adanya Nabi SAW. Kenapa itulah malaikat banyak yang turun dan Allah banyak beri bantuan. Dan sahabat sentiasa bersama Nabi. Ada perkara kemusykilan terus tanya, ada perkara yang tidak puas hati bergaduh sama sahabat terus tanya. Dan bagaimana pada zaman itu zaman yang penuh dengan berkat. Dan sahabat sekecil-kecil perkara dan sahabat khilaf terus jumpa Nabi. Itu begitu budaya pada zaman tersebut. Tetapi pesanan-pesanan yang disampaikan pada zaman itu bukan untuk para sahabat saja. Dan ia digunakan sehingga ke hari ini dan menjadi rujukan kita sehingga hari ini. Sebab itulah wujudnya hadis-hadis yang digunakan pakai iaitu hadis sahih dan hadis hasan, hadis dhaif dan sebagainya. Dan kenapa ada kategori-kategori hadis ni? Bahawa kategori hadis ni ditentukan bagi kita tahu bahawa hadis ini yang paling betul. Kadang-kadang ada hadis dalam mazhab golongan Syiah dan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang direka. Jadi perkara tersebut ditolak. Tidak boleh. Tapi kita sebab itulah ulama hadis menetapkan kategori-kategori hadis ini agar kita tidak sewenang-wenang yang menggunakan hadis dan kita dapat mengamalkan, mempraktikkan hadis itu dengan diri kita. Dan hadis yang paling tinggi adalah hadis sahih, kemudian hadis hasan dan seterusnya. Ada peringkat hadis-hadis itu. Jadi pentingnya kita mempraktikkan perkara tersebut. Ahli Dewan sahabat sekalian, dan dari segi kita selaku orang yang berkemahiran dan kita dah tahu kita orang Islam dan kita ada kemahiran tertentu, maka kita jangan rasa diri kita ni paling hebat. Sebagai contoh, kita ni CEO contoh, kita ni owner syarikat, kita bos sebagainya. Jangan kita rasakan orang tak boleh tegur kita. Jangan kita rasakan aku paling betul. Keputusan aku putuskan satu perkara, orang wajib ikut. Tidak. Akan tapi kita dapat lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai role model para sahabat, di dalam peperangan pun Rasulullah SAW akan mengajak berbincang. Berbincang bersama. Rasulullah ni seorang presiden. Rasulullah tidak membuat keputusan sendiri, Rasulullah berbincang. Mana antara sirah yang kita boleh ambil iaitu ketika peperangan Khandaq. Rasulullah berbincang dengan para sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang kau kata ini adalah wahyu?" Rasulullah katakan tidak. Ini bukan wahyu. Maka Rasulullah membuka perbincangan para sahabat, sahabat memberikan cadangan, pelbagai cadangan. Jadi itu bagaimana seorang pemimpin, dia tidak sewenang-wenangnya membuat keputusan mengikut pendiriannya walaupun dia seorang bos, walaupun dia seorang ketua. Jadi itulah perkara yang kita boleh ambil. Walaupun Rasulullah ni, dia boleh tanya Allah terus, "Wahai Allah, aku nak jawab apa?" Dan Allah akan bagi jawapan. Tapi tidak. Dan Rasulullah akan berbincang, bertoleransi bersama sahabat. Jadi kita selaku ketua juga, dan mungkin kita tahu semua perkara dalam kita punya pengurusan, kita punya syarikat, kita punya perkara, kita tahu semua mungkin. Tapi janganlah kita sombong dengan perkara tersebut, kita bermegah sehingga kita tidak mahu mendengar pandangan orang lain. Mungkin orang yang hadir pada ketika itu, orang yang berbincang daripada kita, cadangan lebih baik. Dan cadangan dia mungkin lebih berkat. Cadangan dia mungkin Allah bantu. Dan kita tak tahu. Dan kerana bantuan Allah itu, rahsia Allah. Dan bantuan Allah itu rahsia Allah. Dan umpama rezeki, rahsia Allah. Jadi kita tak tahu. Mungkin dengan cadangan itu kita laksanakan, akan berduyun-duyun rezeki Allah turun, akan berduyun-duyun bantuan Allah turun. Dan dari situlah datang keberkatannya. Jadi selaku seorang ketua, orang yang berkemahiran, dan kita rajin-rajinlah berbincang sesama, dan kita punya pekerja dan sebagainya. Dan ambillah toleransi dalam perkara ini, dan janganlah kita selalu sombong dengan apa yang kita ada, dan kita kenalah bersihkan hati kita dan paksa diri kita untuk sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa niatkan hati kita dalam perkara yang kita lakukan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa pekerjaan ini kadang bukan ibadat. Dan sekarang orang dah tahulah. Dan sebenarnya kita cuma fikir ibadat ini perkara yang ada di dalam masjid sahaja.
Tetapi tidak, ulama memperbahaskan bahawa ibadat ini seluruhnya kehidupan kita adalah ibadat. Islam syumul. Islam ini sempurna, meliputi seluruh kehidupan. Yang penting kita niatkan lakukan kepada satu perkara itu, walaupun perkara dunia, tapi kita niatkan kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan tetap mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekecil-kecil perkara. Contoh ada sampah di lantai, bukan sampah kita, dan kita tolong buang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah, maka mendapat ganjaran di sisi Allah. Tapi sekiranya kita sekadar membuat selaku adat sahaja. Adat kita ni jenis pantang nampak pejabat kotor, pantang nampak benda ni tak teratur, kita kemas. Sebab adat. Dalam jiwa kita rasa tak tenang bila benda sepah. Sebab adat, maka perkara tersebut akan jadi sia-sia. Tapi bila mana kita melakukan perkara tersebut kerana Allah, kita niatkan perkara tersebut Allah, kerana Allah, maka akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ahli dua sahabat sekalian, cukuplah sekadar itu pengurusan pada malam ini berkaitan hak-hak sesama Muslim. Jadi kenalah kita saling menjaga dan sama kita agar tidak ada perkara-perkara yang dituntut di akhirat kelak. Kerana kita risau sekiranya ada perkara-perkara yang kita tertinggal hak saudara kita tak tunai, mereka tuntut di akhirat kelak, lagi payah kita nak selesaikan. Kalau ulama sebut di akhirat itu, apa sahaja cara yang boleh selesaikan sekiranya kita dah hak tak tertunai, ada perkara yang kita tak langsai, maka nak selesaikan perkara tersebut, ulama menyebutkan kita akan bagi pahala kita kepada dia. Sekiranya pahala kita dah habis, maka kita akan ambil dosa dia pula. Kita tak nak perkara tersebut, kita risau. Dan mungkin pahala kita ni dah sikit, nak bagi pada orang lagi. Kita takut perkara tersebut. Jadi selesaikanlah hak. Dan jangan kita lah menambah-nambah hak kita kepada orang. Jadi selesaikanlah sebaiknya. InsyaAllah kita selesai pada malam ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan hadis yang ke-36, iaitu himpunan kebajikan sesama muslim, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang di atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipersilakan Puan Ala Maisura untuk menyampaikan perkongsian bertajuk Skim Caruman Perkeso bagi yang bekerja sendiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Saya sharekan dia punya. Nampak sharing saya tak? Nampak Puan. Okey. Okey. Hari ini saya akan sharekan berkaitan dengan skim caruman perkeso bagi individu yang bekerja sendiri. Yang mana perkeso telah pun jalankan dengan nama SK SPS lah. Sebelum tu saya perkenalkan diri, nama saya Nur Maisurah binti Zakaria, lebih mesra dan disukai dipanggil sebagai Ala Maisurah. Background saya adalah project management dan HR lah, dan saya seorang konsultan dengan train HR. Sebenarnya perkeso ni kan, ada tak dia caruman untuk yang bekerja sendiri? So pada ketika ini caruman perkeso sebelum ni perkeso ni diperuntukkan untuk yang bekerja di bawah majikan dan juga hanya untuk pekerja warga asing. Tapi akhir-akhir pada tahun 2016, 17
kerap menjadi persoalan. Macam mana pula dengan yang bekerja sendiri Contohnya yang pengusaha makanan, ejen dan lain-lain, dan memandangkan kita semua ni adalah pekerja yang bekerja sendiri. Okey, kita tengok overview Akta Keselamatan Pekerja Sosial, Keselamatan Sosial Pekerja lah pada 1969 dia telah pun diwartakan dan dikuatkuasakan pada 10 April 1969. Yang ini dia cover untuk pekerja lah. Apa tu term pekerja? Dia adalah orang yang diambil bekerja dengan gaji di bawah satu kontrak perkhidmatan atau kontrak perantisan dengan majikan. Sama ada bagi offer letter ataupun tak ada offer letter. Ini yang terdahulu lah So sekarang pula telah pun diperkenalkan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Ia bermula pada Jun 2017 Sebenarnya 2016 pada belanjawan hujung tahun untuk pembentangan 2016 telah pun diajukan persoalan berkenaan dengan skim inilah untuk pekerja sendiri dan akhirnya dia diwartakan pada 2017. Tetapi masa ni dia hanya wajib untuk e-hailing, pemandu teksi dengan pemandu bas sahaja. So lepas tu kita ada COVID. So mulai 1 Januari 2020 skim keselamatan pekerjaan sendiri ni dia pun diperluas pada 19 sektor lainnya. So dia coverage dia bermula dari tarikh dan masa caruman dibayar dan perakuannya adalah berdasarkan resip bayaran caruman tersebut Dan 1 Oktober dia jadi wajib untuk sektor pengangkutan barang dan makanan. Okay, sebenarnya tujuan ini adalah untuk cover pekerja sendirilah dan semuanya adalah dalam jadual kelima. Dekat dalam Akta Keselamatan Sosial Pekerja ni dia ada schedule 1 sampailah schedule 5. So ini adalah tambahan kepada schedule terdahulu akta tersebut. Link yang saya letak di bawah tu adalah link tentang akta yang telah pun diupdate pada 1 Mac 2013 lah So apakah sektor pekerjaan sendiri yang dalam coverage tu Dia ada 19. Boleh tengok antaranya ada yang memang cover adalah pengangkutan barangan atau makanan, pertanian, penternakan, perhutanan, perikanan, makanan, pembuatan, pembinaan, penjaja, premis penginapan, perniagaan online, teknologi maklumat, memproses data, ejen, perkhidmatan profesional, perkhidmatan sokongan, kesenian, isi rumah dan penjagaan rawatan dan pemulihan. So dia cover, saya tengok dia adalah menyeluruh lah buat masa sekarang ini. Walaupun katalah ejen insurans, ejen jualan langsung semua pun ada cover. Okay, apakah kelayakan dia? Kelayakan dia sangat simple. Yang penting adalah warga negara Malaysia atau pemusnahkan tetap. Kalau SOKSO biasa, dia cover hingga umur 60 tahun. Selepas 60 tahun, SOKSO pekerjaan biasa ada beberapa syarat-syarat tertentu. Tetapi untuk skim ini, yang kerja sendiri, dia tak ada had umur lah So yang penting dia mesti jalankan pekerjaan sendiri untuk cari nafkah. Bekerja dekat Malaysia dan dia boleh juga sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa. Okay, dokumen yang diperlukan juga adalah sangat simple. Satu, kad pengenalan. Keduanya adalah sama ada PSV, profile e-hailing, permit atau lesen. Kalau permit perniagaan, SSM, lesen atau sijil. Kalau kita ada contohnya kerja dengan zakat ke attach dengan mana-mana pertanian, boleh juga dapatkan surat pengesahan daripada persatuan tu untuk dalam daftar. Dan semua pendaftaran ni boleh dilakukan sama ada di kaunter Perkeso ataupun boleh layari matriks Perkeso tu.
Dia amat mudah. Link yang saya sediakan di bawah tu adalah link yang boleh ada step by step macam mana nak isi borang tersebut. Okey, dia ada beberapa package lah untuk caruman ni sebab dia tak sama macam caruman SOKSO yang perkeso yang biasa. Bulanan kalau perkeso biasa dia ada caruman pekerja dan ada caruman majikan dan dia dicarum secara bulanan. Kalau untuk yang ni dia boleh pilih lah. Okey. Dia bergantung kepada pendapatan bulanan yang kita nak carum. Dia tidak semestinya untuk orang kata mesti kita sediakan ataupun buktikan berapa pendapatan bulanan kita. Kita boleh pilih mana-mana yang bersangkutan dengan pendapatan kita. Walau bagaimanapun dia tidaklah wajib untuk attach berapa pendapatan kita ataupun kita punya akaun syarikat punya maklumat akaun syarikat bulanan, tidak. Jadi boleh pilih mana-mana disebut dan bayaran caruman ni adalah selalunya orang bayar untuk setahun lah sebab amount dia tidaklah begitu besar kan. So bayar sekali untuk setahun dan setiap kita punya tuntutan tu adalah bergantung kepada kita punya nilai pendapatan bulanan yang package yang kita ambil. Okay. Apakah faedah-faedah yang kita boleh terima lah sebagai pencarum SKSPS ni? Dia ada beberapa lah yang kita anggap agak baik, hanya kurang dalam 1-2 perkara daripada SOKSO biasa. Okay, antaranya ini adalah yang memang cover untuk skim pekerja sendirilah. Kita akan dapat coverage on faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, faedah orang tanggungan, pengurusan mayat, pemulihan jasmani ataupun vocational dengan faedah pendidikan. So mari kita tengok satu persatu. Apa yang kita boleh dapat daripada faedah-faedah yang diberikan oleh perkeso ya. Okay, antara pertama adalah faedah perubatan . So siapa sahaja yang mencarum di sini, sebab hari pertama you carum, esok sahaja dah boleh cover. Dan dia cover sepanjang kita bekerja ataupun daripada tempat kita nak pergi kerja hinggalah ke tempat kerja. Contohnya kalau kata awak adalah ejen insurans, keluar je daripada rumah untuk pergi jumpa klien, mula saja keluar start engine tu dah cover dah. Kalau dalam perjalanan tersebut accident, so dah boleh dah claim untuk faedah-faedah perkeso di bawah skim yang inilah. Okay. So kita boleh dapatkan rawatan percuma dekat klinik panel perkeso. Selalunya dekat klinik panel, klinik-klinik ni ada tampal kat luar untuk perkeso ni. Ataupun klinik hospital kerajaan. Ataupun kita boleh pergi klinik bukan panel, kemudian kita boleh buat claim lah dengan perkeso. Ni sama dengan Akta Fee 1951 seperti pekerja tetap yang lain lah . Ni adalah faedah hilang upaya sementara. Syarat-syaratnya mestilah MC sekurang-kurangnya 4 hari berturut-turut. Ini termasuk hari kemalangan. Hari accident tu MC straight dapat 4 hari MC. So ini kita akan dapat layak lah untuk hilang faedah hilang upaya sementara. Tapi yang ini wajib untuk kemukakan surat cuti sakit dan bayaran dia adalah antara RM30 hingga RM105.35 berdasarkan caruman yang kita pilih tadilah, ada 4 jenis caruman. Okay, dia ada faedah hilang upaya kekal. Yang ini maksudnya dia ada kekurangan keupayaan untuk jalankan pekerjaan. Yang ini kekal lah kita punya hilang upaya tu. Dan dia hanya boleh dituntut lepas tamat tempoh cuti sakit. Contohnya kalau katalah accident dan kita putus tangan.
Katalah kita ni bawa Grab, lepas tu putus tangan, kita dah kira hilang upaya kekal lah. Lepas tu lepas habis tempoh cuti sakit tadi tu, dia akan dibayar sebanyak 90% daripada pilihan pendapatan bulanan yang kita insurankan. So ni adalah contoh kiraan untuk nilai yang 8873 tadi tu kat bawah tu. Ini adalah jadual yang sama diguna pakai untuk SOCSO biasa dan juga warga asing juga. Dia punya formula ni dia ada table lah selalunya SOCSO ni. So kita tengok contoh dia bagi taksiran kalau 20% daripada faktor umur Ni untuk orang yang bawah 20 tahun. So kalau dia ambil ini adalah skim nombor 4, 3,950 macam yang tadi, macam yang ni. Ambil yang nombor 4 ni. Bayaran bulanan 592, bayaran tahunan 592.80 sen. So dia punya kelayakan dia tu adalah kali dengan 90% tadi, bahagi dengan 30 hari tu akan dapat nilai harian dia lah. Dikali dengan 20% dan 8873, dia akan dapat lamsam. Yang ni lamsam amount ya, RM210,000. RM210,290 10 sen. Yang ni tak ada teks So kedua lain adalah allowance layanan sentiasa. Yang ni maksimum adalah dalam 500 sebulan lah. Dan ini selalunya ada interview untuk jemaah doktor ataupun jemaah rayuan sama ada. Mula-mula dia akan ada doktor pekeso. Kalau gagal akan buka untuk doktor rayuan pekeso lah. Ketiga adalah faedah orang, yang seterusnya adalah faedah orang tanggungan. Yang ni kalau katalah meninggal dunia, kita meninggal dunia, akan dibayar kadar bayaran bulanan kepada kita punya orang tanggungan lah. Siapa orang tanggungan tersebut adalah sama ada balu ataupun duda. So isteri meninggal, suami dapat. Suami meninggal, isteri dapat. Dan anak yang bawah 21 tahun. Kalau tak ada balu, dia akan jatuh kepada, kalau tak ada balu duda dengan anak tu, dia akan jatuh pada ibu bapa, adik-beradik yang berumur di bawah 21 tahun, datuk ataupun nenek. Anak ni akan terima faedah ni sampai umur 21 tahun ataupun dah berkahwin. Mana-mana yang tiba lebih awal Yang ini ada faedah pengurusan mayat. Yang ini ada tricky sikit. Dia jadi sebanyak 2,000 ataupun kos sebenar yang dibelanjakan. Mana-mana yang lebih rendah lah. Dia boleh jadi sama ada dia meninggal masa pekerjaan sendiri ataupun dia dah dapat hilang upaya kekal. Lepas tu dia meninggal pun dapat juga. Kemudian kemudahan pemulihan jasmani dan vokasional. Yang ni untuk kalau katalah dia perlu fisioterapi ke, anggota badan hemodialisis ke, tilam-tilam khas ataupun kaki palsu, tangan palsu, lampin, yang tu diberikan secara percuma. Dan kalau katalah lepas aksiden tadi tu nak mulakan dengan pekerjaan yang lain yang sesuai dengan kecederaan kekal dia tu ataupun kecacatan kekal, dia boleh dapatkan kemudahan vokasional dalam latihan lah. Semua ni adalah secara percuma. Yang ini adalah faedah pendidikan yang mana diberikan kepada anak lah yang diinsurankan. Penginsuran ni ada anak, kita boleh. Tapi yang ini adalah dalam bentuk pinjaman ataupun biasiswa lah. Selalu mula-mula dia akan bagi pinjaman, kemudian kalau kelulusan baik, dia akan boleh dapatkan syarat-syarat tertentu untuk ubah dia menjadi biasiswa. Okay, untuk 2023 ni ada berita baik lah Pekeso juga telah memperkenalkan skim keselamatan sosial suri rumah tangga SKSSR yang mana
pelaksanaan secara detail dia belum ada lagi, tapi dia telah pun diisytiharkan beberapa makluman untuk apply lah skim Perkeso Keselamatan Sosial untuk suri rumah. So sebenarnya itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini.